di atas kelahiran agung, kelahiran kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita juga bersama dengan para ulama, terutamanya mudir Pondok Moden, Pondok Bumi Sufi Jawi Al-Fadil Kiai Ustaz Faiz Hafizahullah. Sudah lama tak bertemu. Sudah berapa lama tak bermaulid di sini? Lama sungguh. Masya Allah. Allah mudahkan insya-Allah. Sedang dalam urusan tanah, kepada mereka yang menonton, jika ada yang ingin membantu, subhanallah, ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tak dapat bantu, tapi kita ada kenal orang yang dapat membantu. Orang nak menubuhkan madrasah ini adalah suatu legasi warisan yang akan berterusan untuk melahirkan lebih ramai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita pakat-pakat bantu insya-Allah. Dan setelah tempoh masa yang lama kita tak berjumpa di sini, dan alhamdulillah pada malam ini dengan keberkatan bulan Rabiul Awal kita ditemukan lagi dengan penuh ketenangan, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keberuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kelahiran cahaya. Apabila kita menyambut kegembiraan di atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kita sedang bersyukur di atas kelahiran cahaya. Dan apabila kita bersyukur di atas kelahiran cahaya, Allah tambahkan cahaya pada kita. Ya. Dan kelahiran Rasulullah juga adalah kelahiran rahmatan lil alamin. Rahmat buat sekalian alam. Maka apabila kita bergembira di atas kelahiran tersebut, bermakna kita bersyukur di atas kelahiran rahmat. Bersyukur di atas rahmat Allah, Allah tambahkan rahmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, maka Allah tambahkan kepada kamu. Maka apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita memahami daripada sudut kecahayaannya, daripada segi nurnya, lalu dengan nur itu kita bergembira, kita bersyukur, lalu kita mendapat faedah yang besar, iaitu penambahan nur pada diri kita. Dan apa itu nur? Nur itu adalah cahaya yang kita perlukan di dalam perjalanan rohani kita menuju Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita dapat berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala kerana nur yang Allah taala campakkan dalam diri kita, yang menyebabkan kita dapat istiqamah dengan agama Allah, dapat istiqamah dengan amalan salih, istiqamah dengan agama ini, istiqamah dalam menuntut ilmu, kerana cahaya yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Yang Allah Ta'ala sempurnakan cahaya itu kepada diri kita. Maka kita perlukan cahaya tersebut. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Mereka yang mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang berada di atas cahaya tersebut, maka hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang hatinya mendapat kelapangan dan keluasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan hati seseorang itu rindu kepada akhirat adalah kerana nur. Innan nura idza dakhala al-qalb infasaha wa infataha. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, sesungguhnya nur apabila dia meresap ke dalam jiwa seorang hamba, dalam kalbu seorang hamba, maka hati itu akan lapang, hati itu akan menjadi tenang dan luas. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah ada tanda-tandanya jika seseorang itu kalbunya diresapi dan bersepati cahaya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ada tandanya, iaitu hatinya berpaling daripada dunia. Hatinya sudah tidak minat kepada dunia. Tidak minat kepada dunia bukan bermakna terus tahu telefon, tahu kereta, bukan.
Maksudnya hidup di atas dunia tetapi hati tidak terpikat dengan dunia. Ya. Hati berpisah daripada dunia. Hati berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati beruzlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan tandanya dia sudah berpaling, hatinya berpaling daripada dunia dan hatinya fokus kepada akhirat. Hatinya sudah mula fokus kepada kehidupan yang hakiki, iaitu kehidupan selepas dunia ini. Dan alamat yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan dia sudah mula mendapat kekuatan, taufik dan hidayah untuk membuat persediaan untuk menghadapi maut. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasai maut. Maka sebelum maut menjelma, dia sudah mendapat taufik dan hidayah untuk membuat persiapan. Kadang-kadang ada orang sudah pun mendapat seru, mendapat hidayah, tapi selagi dia tidak beramal, maka masih belum sempurna cahaya dan nur itu pada dirinya. Tapi bila dia buat persiapan dan persediaan untuk menyambut maut yang akan datang itu, maka di situ bermakna besar nur yang ada pada diri. Maka kita perlu besarkan nur pada diri kita. Kita perlu sempurnakan cahaya yang ada pada diri kita. Kerana sesungguhnya kita ini asalnya adalah cahaya. Asal usul kita adalah sebenarnya cahaya, dan kedatangan kita di dunia ini adalah untuk sempurnakan cahaya tersebut. Cahaya kita, bukan cahaya orang lain. Cahaya kita sendiri. Kita mari atas dunia ini untuk sempurnakan. Itu maksud sebenar, nur. Jadi dalam Maulid Barzanji yang kita bacakan sebentar tadi, ahlan wa sahlan ya kiai, masya-Allah, bersama dengan kita ramai para ulama, para kiai pada malam ini. Kita berada dalam pusat ilmu, pesantren, pondok, ramai para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Barzanji tadi kita ada membaca berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wada'tihi Muhammadan abuhu Abdullah. Ada bicara tentang Nabi Muhammad bin Abdullah yang dilahirkan di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama Nabi Muhammad bin Abdullah. Yang kedua dibicarakan berkenaan dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa usalli wa usallim ala nuril mawsuf bitaqaddum wal awaliyah, Nur Muhammad. Yang ketiga dibicarakan tentang hakikat Muhammadiyah. Walamma aradallahu ta'ala ibraza hakikatihil Muhammadiyah. Dia ada tiga perkara dengan perbincangan yang berbeza. Yang pertama Nabi Muhammad bin Abdullah. Yang kedua Nur Muhammad. Yang ketiga Al-Hakikatul Muhammadiyah, ataupun ringkasnya hakikat Muhammadiyah. Jika seseorang itu tidak memahami perbincangan ketiga perkara tersebut, di sini mungkin akan berlaku bermacam kekeliruan, bermacam-macam kekeliruan dapat timbul jika dicampur adukkan perbincangan Nur Muhammad dalam hakikat Muhammadiyah, perbincangan hakikat Muhammadiyah dicampur adukkan dengan Nabi Muhammad bin Abdullah yang lahir di Mekah. Jadi kau gitu, dicampur aduk. Jadi dia tak dapat memahami dengan baik. Tiga tadi adalah sebenarnya sama tapi tidak serupa. Sama tetapi tidak serupa. Kerana ini mempunyai perbincangan yang insya-Allah pada malam ini di atas permintaan Fadil Ustaz Faiz untuk menyentuh sedikit berkenaan dengan perkara tersebut supaya kita dapat memahami keagungan Nabi SAW. Pada malam ini kita ingin mendalami kemuliaan yang begitu hebat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kekasihnya, kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama sekali adalah hakikat Muhammadiyah. Perkataan hakikat Muhammadiyah,
perbincangannya berada di dalam ilmu tasawuf. Tetapi hakikat perbincangan itu sebenarnya sudah ada di dalam lubuk Al-Quran, sudah ada di dalam lubuk hadis, dan sudah pun berada dalam lubuk ilmu kalam. Dalam ilmu kalam, Imam Taftazani yang mensyarahkan kitab Aqaid Nasafiyah, pada permulaan daripada ibarat matan tersebut menyebutkan haqa'iqul asya' sabitatun wal ilmu biha mutahaqqiqun. Awal daripada Aqaid Nasafiyah. Kita boleh jumpa syarahan daripada juga Imam Taftazani, Sa'duddin Taftazani. Bermakna hakikat setiap sesuatu itu adalah sabit, adalah tetap establish, betul-betul ada hakikat segala sesuatu, dan pengetahuan berkenaan dengannya adalah sesuatu yang boleh dicapai hakikatnya. Pengetahuan berkenaan dengan hakikat segala sesuatu boleh dicapai, boleh disahkan. Sudah tentu untuk mencapai hakikat itu, ibarat itu sebenarnya sudah dalam ilmu tasawuf. Walaupun teks itu ada dalam ulama kalam, maka ibarat ini penting untuk seseorang itu memahami apa itu hakikat Muhammadiyah. Benar-benar mendalami hakikatul asya' sabitatun. Dan apabila kita mengatakan bahawa di dunia ini ada seorang manusia yang paling sempurna, ada manusia yang paling tinggi kedudukannya, yang paling mulia darjat dan juga martabatnya, yang paling sempurna kemanusiaannya, kenabiannya, kerasulannya, kewaliannya, yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan itu semua ada hakikatnya di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah itu apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebelum kita lahir di atas dunia, sebelum tidak ada ciptaan apa pun pada alam nyata ini, semua daripada kita berada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk maklum. Kita masih belum wujud, tapi wujud kita dalam bentuk wujud maklum. Wujud maklum ni sebenarnya tak ada lah sebenarnya. Wujud yang bersifat zahni, wujud ilmi, kadang-kadang dipanggil sebagai wujud ilmi, sebab dia berada dalam ilmu Allah. Ilmu Allah itu sifat Allah, sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istilah dalam bahasa ulama sufi, maklum yang diketahui oleh Allah Ta'ala ni, kita semua dah ada dalam bentuk maklum tu, dipanggil sebagai a'yan sabitah. A'yan sabitah, sesuatu yang dah memang tetap dah dalam ilmu Allah. Kita ni, Allah Ta'ala dah tahu tentang kita secara terperinci, secara azali di dalam ilmu Allah yang kadim. Kita dalam bentuk maklum yang telah tetap dalam ilmunya secara azali. Apa itu azali? Tidak ada permulaan. Di dalam ilmu Allah yang kadim, kadim tu pun tidak ada permulaan. Jadi bila kita kata, bila Allah mula tahu tentang kita ni, bila kita jadi a'yan sabitah yang mula diketahui sebagai maklum di dalam ilmu Allah, sejak bila tercetusnya Allah mula tahu tentang kita? Tak ada mula. Kalau ulama pondok kata sama bayar, sama bayar dengan dia, tapi saya tak berani sangat guna yang tu. Saya tak berani sangat. Yang sebenarnya Allah Ta'ala itu tidak terikat dengan usia. Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa. Masa itu sendiri ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ulama pondok ni nak mudah-mudahkanlah, nak bagi mudah faham. Kita ni berada dalam ilmu Allah ni sama tua dengan Allah. Bukan bermakna Allah tu berusia. Tidak. Nak bagi tahu Allah tu zatnya yang kadim, kita pun diketahui oleh Allah secara azali dalam ilmu yang kadim itu. Tak ada permulaan. La bidayah. Tidak ada awal permulaan. Jadi di dalam
ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu hakikat setiap daripada kita ada di situ. Kita ni, hakikat kita semua ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hakikat Nabi SAW yang termulia itu pun sudah ada dalam ilmu Allah, kerana Allah tahu dah ini Nabi dia yang paling mulia sekali. Ini pusat kepada seluruh wujud. Ini markas kepada seluruh kewujudan alam nanti. Ini dia dalam ilmu Allah. Jadi hakikat Muhammadiyah yang menjadi pusat kepada seluruh ilmu Allah di dalam ilmunya. Kerana tidak ada ciptaan yang lebih mulia berbanding Nabi SAW. Sudah tentulah maklum tentang Nabi Muhammad itu yang termulia di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu dipanggil hakikat Muhammadiyah. Lalu apabila Allah Subhanahu Wa Taala ingin menzahirkan hakikat Muhammadiyah itu, kalau dalam ilmu kalam, hakikat Muhammadiyah ini ataupun bersama dengan a'yan sabitah, ini semua dipanggil sebagai suluhi qadim. Suluhi qadim. Jadi bila kita belajar ilmu akidah, belajar ilmu suluhi qadim, itu kan kita belajar bahawa ta'alluq nanti. Bahawa ta'alluq suluhi qadim, di situ kepala kita ingat dah, oh pernah dengar suluhi qadim ni dalam ilmu sufi dia berkait dengan a'yan sabitah, berkait dengan hakikat Muhammadiyah yang dah memang tetap dalam ilmu Allah. Itu sabitatun, hakikatul asya' sabitatun. Maka apabila Allah SWT ingin menzahirkan kesempurnaan hakikat Muhammadiyah dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ciptaan yang pertama bernama Nur Muhammad. Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad ini adalah ciptaan yang terawal, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hakikat Muhammadiyah tadi bukan makhluk. Bila kita sebut hakikat Muhammadiyah, yang itu bukan makhluk. Sebab belum diciptakan lagi. Yang itu masih berada dalam ilmu Allah Ta'ala. Tapi bila Allah Ta'ala dah tentukan untuk dia tercipta tanjizi qadim, lalu apabila terzahir tanjizi hadis. Nur Muhammad di situ bermula pada tanjizi hadis. Dalam ilmu kalam dipanggil sebagai tanjizi hadis. Bermulalah permulaan ciptaan yang pertama. Jadi Nur Muhammad telah diciptakan Allah yang pertama sekali, dan tidak ada lagi ciptaan-ciptaan yang lain yang bersama dengan Nur Muhammad. Hanya Nur Muhammad sahaja yang pertama sekali beribadah kepada Allah, yang pertama sekali mentauhidkan Allah, yang pertama sekali mengesakan Allah, yang pertama sekali bertasbih kepada Allah, yang pertama sekali berzikir kepada Allah, yang pertama sekali mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ribuan tahun ataupun jutaan tahun dengan masa yang kita tidak ketahui berapa lama Nur Muhammad SAW bertasbih kepada Allah, memuji Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran ada sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan, "Qul in kana lir-rahmani walada fa ana awwalul abidin." Katakanlah wahai kekasihku Muhammad kepada mereka, yakni orang-orang kafir, seandainya Allah Ta'ala itu ada anak, maka akulah orang yang pertama menyembahnya. Maka ulama tafsir mengatakan bahawa maksudnya itu adalah, jika betul lah ada orang kata Tuhan itu ada anak, maka Rasulullah lah orang yang pertama sekali akan mengingkarinya. Tapi dalam Ruhul Bayan, Imam Ismail Haqqi Al-Bursawi rahmatullahi alaih mengatakan bahawa makna fa'ana awwalul abidin, fa'ana awwalul abidin, akulah yang pertama sekali beribadah. Ayat itu memang hakikatnya menceritakan tentang diri Nabi Muhammad SAW, asal dirinya yang merupakan nur. Nurnya lah yang mula-mula sekali beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
ketika mana malaikat masih belum diciptakan Allah. Malaikat ni pun sentiasa banyak bertasbih, berzikir, mematuhi perintah Allah. Tapi sebelum mereka tercipta, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sekalian malaikat, sebelum sekalian semua makhluk diciptakan, Nur Muhammad Al-Fardul Al-Hadrati Dzatiyah, satu-satunya, satu Nabi kepada Allah yang Maha Esa, satu makhluk kepada satu Allah yang Maha Tunggal. Itu Nur Muhammad. Ya. Dalam hadis sahih menyebutkan bahawa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini penting kerana ia ini menunjukkan bahawa Nur Muhammad itu dah ada sebelum Nabi Adam tercipta lagi. Nur Muhammad sudah pun ada sebelum Nabi Adam tercipta, terbukti daripada hadis sahih Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, mata kunta nabiyyan?" Bila kamu mula menjadi nabi? Maka Rasulullah mengetahui soalan ini bukan soalan biasa, sebab kalau nak kata aku umur 40 jadi nabi, semua orang tahu dah. Semua orang tahu dah umur 40. Bermakna ini nak tanya tentang sesuatu yang lebih mendalam. Rasulullah mengatakan, "Kuntu nabiyyan wa Adamu munjalidun fi tinatihi." Secara ringkasnya, aku dah pun jadi nabi sebelum Nabi Adam tercipta lagi. Sebelum Nabi Adam ada, aku ada dah. Aku wujud dah. Jadi daripada hadis sahih ini kita dapat mengetahui Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam itu, Nabi Muhammad dalam bentuk apa? Adakah dalam bentuk manusia macam ni? Belum lagi. Yang bentuk manusia macam ni tu Muhammad bin Abdullah, tu cerita lain nanti, tak lagi. Kita masih cerita tentang Nur Muhammad. Yang bermaksud sebelum Nabi Adam itu dah jadi nabi dah, itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nur Muhammad yang merupakan ciptaan yang pertama itu, daripadanya lah alam ini terbentuk, alam ini tercipta. Daripada mana dalil kata alam ini semua daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apabila kita mengatakan semua alam ini datang daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermakna alam ini semuanya diselubungi dengan makna cahaya tersebut. Ya. Setiap juzuk, setiap atom, setiap partikel di dalam dunia ini, alam zahir ataupun alam gaib, semuanya berkait dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu atom, tidak ada satu partikel pun yang terpisah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nur Muhammad menyelimuti segalanya. Bahkan dia adalah sumber, Nur Muhammad adalah sumber kepada kita semua. Dia adalah asal, dia adalah ummi. Nur Muhammad adalah al-ummi, induk kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Secara meliputi, secara menyelimuti, secara menyelaputi, secara merangkumi seluruhnya. Seluruh alam. Ulama kata jumlah alam ada 18,000 alam. Pendapat lain mengatakan 40,000 alam. Berapa puluh ribu pun alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya itu diliputi oleh satu rahmat ilahi namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis sahih Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha khalaqa rahmah yauma khalaqaha mi'ata rahmah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, hadis sahih mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat untuk pertama kali. Lalu daripada rahmat itu Allah Ta'ala bahagikan kepada 100 bahagian. Satu bahagian Allah SWT bahagikan untuk seluruh alam di dunia ini. Dan 99 bahagian Allah Ta'ala simpan di hari akhirat. Satu bahagian itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu bahagian rahmat. Tapi dia berkongsi seluruh yang ada pada alam ini. Dalam arti kata yang lain,
seluruh alam, dan Nur Muhammad itu adalah wahdatul wujud secara bercantum. Wahdatul wujud dengan Nur Muhammad secara bercantum. Yang tidak bercantum adalah alam ini dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan zat Allah tidak identik. Kita dengan zat Allah tidak tidak bertindih, tidak bercampur, tidak bersebati. Kerana apa? Kerana zat Allah adalah fauqul fauq, ghaibul ghuyub, melangkaui segala-galanya. Bisyarti la Allah Subhanahu wa taala as-sukun. Akal manusia tidak dapat memahami Allah, tidak dapat membayangkan Allah Subhanahu wa taala, menjangkaui segala-galanya, mengatasi, tersembunyi daripada tersembunyi, ghaibul ghuyub. Yang kita dapat bicara adalah makhluk yang bermula daripada Nur Muhammad dan seluruh ciptaan adalah terpancar daripadanya. Maka akan ditanya, di mana dalil? Di mana dalil? Kemukakan dalil, dan saya tidak ingin dalil yang daif. Jangan kemukakan dalil yang ditolak oleh para ulama yang entah ya entah tidak dalam mushaf, dalam musannaf. Kemukakan dalil. Kita tidak ingin bergantung kepada pertamanya hadis Jabir. Ia mempunyai perbincangan yang panjang berkenaan dengan hadis Sayyidina Jabir yang mengatakan awwalu ma khalaqallahu nuri. Yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, adalah nur. Jadi status hadis ini yang mempunyai perbincangan yang panjang. Tapi kita ingin bicarakan daripada ayat Al-Quran itu sendiri, supaya kita dapat bertafakur dengan ayat Al-Quran. Yang pertama, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 15, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Telah datang kepada kamu dari Allah nur dan kitab yang nyata. Jumhur muhafassirin, hampir keseluruhan ulama tafsir, bukalah Tabari, bukalah Qurtubi, bukalah Ibnu Katsir, bukalah Jalalain, bukalah Ar-Razi, apa maksud nur dalam ayat ini. Mereka mengatakan bahawa nur di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama tafsir mengatakan nur di sini bukan sahaja nur hidayah, bukan sahaja nur maknawi, bukan sahaja nur rohani, bukan sahaja nur iman, bukan sahaja nur Islam, tetapi nur yang juga bersifat hissi, juga bersifat jasad, juga adalah nur. Baginda sallallahu alaihi wasallam zahir batinnya adalah nur. Wa kitabun mubin, kitab yang nyata adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW, iaitu Al-Quran. Dalam ayat yang lain, wasirajam munira, juga Allah SWT memanggil Rasulullah dengan gelaran yang berkaitan dengan cahaya, iaitu lampu yang menerangi. Inna arsalnaka, kami mengutus kamu wahai kekasihku Muhammad sebagai lampu yang menerangi. Munir daripada perkataan nur, yang menerangi. Allah yang bagi. Apabila menerangi, dia menerangi seluruh alam ini. Mana kita dapat dalil bahawa menerangi seluruh alam ini? Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus kamu wahai kekasihku Muhammad melainkan sebagai rahmat sekalian alam. Apabila kita mengatakan rahmat sekalian alam, bermakna ini bukan rahmat kepada sebahagian alam. Dia bukan rahmat untuk suku alam. Untuk Nabi Isa AS, ya, sebahagian. Dalam ayat Quran, "Walinaj'alahu ayatan minna wa rahmatan minna." Kami menjadikan Nabi Isa ibni Maryam itu sebagai ayat kami dan juga rahmat daripada kami. Sekali lagi dalam Ruhul Bayan, Imam Ismail Haqi mengatakan rahmatullahi alaih bahawa ianya mempunyai perbezaan yang besar dengan rahmatan minna, rahmat dari kami. Nabi Isa disebut rahmat daripada kami. Rasulullah SAW disebut rahmat lil alamin.
Apakah bezanya? Min litab'id. Perkataan dari adalah untuk menunjukkan sebahagian. Maksudnya kerahmatan yang ada pada Nabi Isa alaihissalam itu ada hadnya kepada sebahagian orang yang beriman pada zamannya. Kerana ketika lahir Nabi SAW, semua kena berpusu kepada rahmat kepada sekalian alam. Kerana rahmat ini adalah sehingga ke hari kiamat. Maka apabila disebutkan rahmatan lil alamin, bukan sebahagian alam, bukan rahmat kepada suku alam ataupun setengah alam, tapi rahmat untuk seluruh alam yang ada ini. Maka apabila kita memahami daripada ayat nur dan ayat rahmat lil alamin, maka kita dapat kesimpulan bahawa nur kerahmatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelubungi seluruh 7 petala langit dan 7 petala bumi, merangkumi seluruh alam gaib dan juga alam zahir, alam syahadah dan alam mulki, alam malakut. Semuanya adalah bersatu pada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nur itu. Asal usul kita yang merupakan nur, roh kita nur, ditiupkan kepada jasad. Jasad ini adalah martabat nur yang rendah. Martabat nur yang rendah, yang hina. Kerana kita di alam dunia, alam dana, alam yang rendah. Jadi alam dunia ini juga cahaya, tapi cahaya yang rendah. Roh kita adalah daripada martabat roh, daripada martabat cahaya yang tinggi. Maka apabila Allah SWT tiupkan ke dalam jasad kita di dunia ini, maka ujian yang ada pada kita pada saat ini, bagaimana kita dapat sempurnakan nur tersebut, seluruh zahir dan batin kita. Bukan saja roh kita. Roh kita dah memang cahaya dah. Tapi bila cahaya roh itu ditiupkan pada jasad, bagaimana jasad kita pun jadi cahaya. Di perjalanan kita di atas dunia ini, bagaimana darah kita dapat jadi cahaya, daging kita jadi cahaya, mata kita jadi cahaya, kulit kita jadi cahaya, rambut kita jadi cahaya, bulu kita jadi cahaya, tulang belulang kita jadi cahaya, urat-urat kita jadi cahaya, sehingga kita semua jadi cahaya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk mencontohi beliau yang merupakan nur. Baginda pun nak umat dia jadi cahaya macam tu, sempurna cahayanya. Maksudnya semua dah memang asal usul cahaya, tapi nak sempurna cahaya seperti mana Rasulullah. Kerana Rasulullah nur, seperti mana Al-Ma'idah ayat 15, Rasulullah juga laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bagi contoh yang terbaik untuk umat dia ikut. Maka baginda menyedari, amat menyedari baginda adalah nur. Maka baginda SAW juga ingin umatnya juga sempurna nurnya seperti Rasulullah SAW, zahir dan batin. Hadis sahih tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmizi, juga dengan tambahan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani dan juga kitab-kitab hadis yang lain. Rasulullah mengajarkan sebuah doa, dan kita perlu mengetahui apa saja yang Rasulullah ajar. Semua dah disifati sifat tersebut pada diri Nabi SAW. Tidak pernah berlaku Rasulullah ajar dulu baru Rasulullah nak bersifat dengan perkara itu. Tidak. Uswatun hasanah, perkara itu sudah pun ada pada diri baginda. Setiap apa yang Rasulullah ajar pada kita, baginda ada dah. Baginda baca firman-firman ayat-ayat Allah, ayat Quran. Semua akhlak dalam Quran itu sudah ada pada diri Nabi SAW. Allah siapkan diri baginda SAW. Sehingga wa kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah ada akhlak Quran. Siti Aisyah mengatakan, kalau kamu nak tahu tentang akhlak Rasulullah, baca Quran. Semua akhlak Quran ada pada diri baginda. Sebab sebelum Rasulullah sampaikan, memang Rasulullah dah disiapkan sifat-sifat itu pada dirinya. Demikian ajaran yang berada dalam doa ini, perkara itu sudah ada pada diri Nabi SAW. Tapi Rasulullah nak ajak umat dia sempurnakan seperti baginda SAW, mencontohi baginda, ittiba', mengikuti baginda. Doanya adalah Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi qabri nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa ja'alni nura, wa ja'alni nura, wa ja'al min khalfi nura, wa min asabi nura, wa fi lahmi nura, wa fi dami nura, wa fi sya'ri nura,
وفي نفسي نورا وأعزم لي نورا واجعلني نورا واجعل من خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا وزدني نورا واجعلني نورا واجعلني نورا. Indah doa ni. Seorang nak tahu kita ni cahaya ke tak cahaya, tengok hadis sahih. Tengok pada hadis sahih, tengok ayat Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, wahai umatku, bacalah doa ini. Ya Allah, jadikanlah qalbuku cahaya, jadikan cahaya pada kuburku, jadikan cahaya pada darahku, cahaya pada dagingku, pada tulangku, pada ototku, pada uratku, pada bulu-buluku, pada rambutku, pada kulitku, pada depanku, belakangku, atasku, bawahku, kananku, kiriku, nafsuku, zahirku, batinku, dalamanku, luaranku. Ya Allah, besarkan nur itu kepadaku. Ya Allah, kurniakan nur kepadaku. Ya Allah, zidni nura, tambahkan nur padaku. Ya Allah, waj'alni nura, jadikan aku cahaya. Tidak mungkin Rasulullah bukan cahaya tiba-tiba ingin ajarkan kita untuk menjadi cahaya. Ini fiqhul hadis, tafaqquh fil hadis. Tidak mungkin seorang uswatun hasanah mengajarkan umatnya sedang baginda tidak disifati dengan sifat tersebut. Bagindalah sesempurna nur yang diciptakan Allah. Dan Allah yang Rasulullah mengajar kita untuk sempurnakan nur tersebut. Kerana itu dalam Al-Quran, dalam surah At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan pada doa kepada kita, Rabbana atmim lana nurana, Rabbana atmim lana nurana. Wahai Tuhan kami, atmim, sempurnakanlah untuk kami nur kami. Bermakna kita ni nur dah. Kita ni nur. Kita minta Allah sempurnakan nur kami, nur kita. Atmim daripada perkataan tamam. Atmim daripada if'al. Juga tatmim menyempurnakan, itmam melengkapkan sesuatu yang sudah ada, sedia ada. Dan kita minta disempurnakan benda yang sedia ada itu, dilengkapkan, disempurnakan. Seperti mana hadis Rasulullah mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bermakna nilai akhlak mulia dah ada dah. Dibina tampaknya oleh nabi-nabi terdahulu. 124,000 nabi. Nilai-nilai akhlak mulia dah dibawa kepada manusia oleh para nabi. Tetapi tak sempurna. Lalu lahirlah Rasulullah SAW, utammim, menyempurnakan nilai akhlak yang ada, disempurnakan lagi. Baginda adalah bata yang terakhir untuk bangunan kenabian. Jadi sempurna. Atmim lana nurana, bermakna kita cahaya dah tapi tak sempurna. Sebab apa? Sebab daging kita ni, ini adalah haiwan. Ini bahagian kebidatangan. Daging kita punya daging, kulit ni semua kita berkongsi sama dengan binatang, haiwan-haiwan yang lain. Sama. Dia nak bernafsu, dia nak makan, nak minum, nak bergaduh, nak macam-macam. Ini kebinatangan kita. Maka datanglah roh. Macam mana dapat mempengaruhi seluruh yang bersifat kebinatangan ni, semua jadi sifat kemalaikatan, sifat kecahayaan. Lalu manusia itu menjadi lebih mulia daripada malaikat. Dan bila kita mengatakan kita ingin menjadi cahaya dan Rasulullah SAW itu adalah nur, bukan bermakna kita menafikan sifat kemanusiaan Rasulullah, ya. Bukan bermakna kita menafikan sifat kemanusiaan diri kita, tidak. Rasulullah tetap manusia, tapi manusia yang sifat paling dominan pada dirinya adalah cahaya. Bahkan pada diri kita juga Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada kita, selagi mana kita dapat mengikuti Rasulullah di atas dunia ini dan menjadikan diri kita mirip dengan Nabi SAW dalam perjalanan syariat, dalam adab, dalam akhlak, Allah akan tunjukkan kita jadi cahaya di dalam kubur nanti. Malam pertama dalam kubur kita tengok cahaya tersebut. Di alam dunia ni Allah hijab-hijab, kita tak nampak kecuali kalau diizin Allah untuk melihat cahaya tersebut. Sidi Ahmad Badawi dan lain-lain.
Rasulullah sendiri, para sahabat melihat cahaya keluar daripada celah-celah giginya. Banyak kisah yang seperti itu. Itu bayangan sahaja Allah Ta'ala tunjuk di dunia ini. Tapi hakikat nur nanti yang kita kumpulkan, yang kita sempurnakan cahaya tersebut, di alam kubur nanti kita lihat betapa cahayanya. Ketika bangkit di padang mahsyar kelak. Surah Al-Hadid menceritakan bagaimana orang-orang mukmin sahaja yang bangkit dengan cahaya dan padang mahsyar gelap gelita. Orang-orang kafir dan munafik cuba untuk mendapat cebisan cahaya daripada orang-orang mukmin, tapi mereka dihalau oleh para malaikat. Kamu tak berhak untuk dapat cahaya. Kamu tak kumpul cahaya ketika di dunia dahulu. Maka orang mukmin dengan cahayanya berjalan seperti spotlight. Dalam keadaan yang dahsyat pada mahsyar. Pada mahsyar itu dahsyat, gelap gelita pula. Maka orang yang bercahaya sahaja berjalan dengan lenggang-lenggung. Orang yang dalam keadaan gelap entah berjalan dengan wajahnya merengkuk, bergesek. Begitu ramai manusia berkumpul di padang mahsyar, kita perlukan cahaya. Allah akan zahirkan hakikat cahaya itu di hari akhirat. Cuma di dunia ini kita kumpulkan cahaya, kita sempurnakan makna cahaya tersebut dengan mengikuti syariat Nabi SAW. Kita tidak tinggalkan syariat. Syariat dan hakikat bersatu padu, zahir dan batin, adab dan juga akhlak Rasulullah SAW. Semakin kita dapat ikut mirip dengan Nabi SAW, semakin kita menuju kepada kemiripan tersebut, semakin besar cahaya kita. Macam phone kita, semakin dekat dengan router, semakin besar bar. Ini pun cahaya juga. Ini pun cahaya. Router pun cahaya, dia ada gelombang. Semakin kita dekat, semakin besar. Semakin kita jauh daripada router, hilang habis. Begitu. Kita nak dekat dengan sumber kita pada ketika ini adalah dengan mengikuti Rasulullah dengan penuh kecintaan, dengan penuh kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bila kita mengatakan cahaya, kita tidak menolak sisi kemanusiaan. Seperti bulan bercahaya, cahaya purnama, cahaya matahari, tanpa kita menolak yang di bulan itu pun ada sisi fizikalnya, sisi batu-batannya. Cuma kerana bulan itu sinonim dengan cahaya, kita terus panggil cahaya. Mental, bila kita ada cahaya lampu, kita tidak menolak yang dia ada kaca dan sebagainya. Dia ada sisi-sisi fizikal dia. Tapi sebab dia lebih sinonim dengan cahaya. Satu-satunya makhluk yang lebih sinonim dengan cahaya melebihi bulan dan matahari adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ada orang yang menggelupur apabila mengatakan Rasulullah adalah cahaya? Tapi kita menafikan baginda adalah basyarum mithlukum. Manusia seperti kita. Ya, baginda makan, minum, tidur, rehat, kahwin, ada anak. Manusia seperti kita. Tapi hakikat Nabi SAW tidak seperti kita. Seperti batu. Batu ada batu nilam, batu permata, batu berlian. Adakah batu berlian sama dengan batu di tepi jalan? Nama pun batu. Tidak sama. Batu berlian yang ada di atas cincin kita tak sama dengan batu Hajar Aswad. Tidak akan sama. Batu Hajar Aswad kita boleh bergaduh nak cium. Yang ni batu berlian tak fikir pun nak cium. Batu Hajar Aswad tu, Allah, tak dapat cium, lambai lagi. Kita pernah lambai batu berlian kita, batu akik kita? Tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan nur pada diri kita. Dan nur Muhammad inilah kesempurnaannya kemudian dizahirkan Nabi Muhammad SAW. Jadi di penzahiran nur Muhammad adalah penzahiran kepada hakikat Muhammadiyah yang berada dalam ilmu Allah. Lalu Nabi Muhammad bin Abdullah yang lahir di Mekah adalah penzahiran daripada nur Muhammad. Ya. Maka sebagai contoh yang mudah, bangunan, seseorang nak buat bangunan seperti ini, dia perlukan plan architecture, perlukan. Maka bangunan ini adalah penzahiran daripada apa yang berada dalam plan tadi. Okey, plan tadi sebelum dia terbentuk, terlukis dalam plan, ada tak dia dalam idea? Baik, plan tadi, lukisan tadi, dia penzahiran, manifestasi, tajalli daripada apa yang berada dalam ilmu dan fikiran. Maka Nur Muhammad adalah penzahiran daripada apa yang berada dalam ilmu Allah, dipanggil hakikat Muhammadiyah. Kemudian Nabi Muhammad bin Abdullah adalah penzahiran daripada Nur Muhammad tadi,
Kesempurnaan ini semua dipanggil sebagai insan kamil, yakni kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu untuk kamu dan sempurnakan nikmat kamu, nikmat aku ke atasmu, dan reda agama Islam sebagai agamamu. Wallahu mutimmu nurihi. Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan Allah menyempurnakan cahayanya, iaitu cahaya Al-Majma'ul Muhammadi. Alam ini semua himpunan kesan daripada sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan kesan perbuatan Allah yang sempurna. Alam ini segalanya nak menceritakan tentang kesempurnaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Esa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahaya dalam diri kita, memberikan taufik dan hidayah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat, tarikat, hakikat, makrifat dengan adab dan akhlak. Semakin kita beradab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin besar cahaya tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita di hari akhirat kelak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah panji kepujian dan dapat minum daripada telaga Kautsar daripada tangan mubarak.